Tuan Sri Yang Dipertua, Pemuluman ahli yang berhormat, komoditi getah dan sawit diperdagangkan dalam pasaran antarabangsa dalam dolar Amerika Syarikat. Kejatuhan harga kedua-dua komoditi ini dalam tempoh beberapa bulan yang lalu berpunca daripada beberapa faktor termasuk pertumbuhan ekonomi yang perlahan di negara-negara pengimport utama seperti China, Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat. Ini adalah memberi kesan kepada permintaan dan harga. Nombor dua, peningkatan stok ukuran pengeluaran melebihi permintaan. Ini nyata kalau kita melihat dari segi stok purata minyak sawit dalam negara telah pun meningkat dari 1.9 juta pada tahun 2013 kepada 2.2 juta pada tahun 2014. Dan pada bulan September 2015, stok minyak sawit kita meningkat kepada 2.63 juta tan. Pada masa yang sama, pengeluaran minyak kacang soya yang merupakan persaingan utama telah meningkat ke 36.2 juta tan bagi tempoh Januari-September 2015, berbanding dengan 33.5 juta tan bagi tempoh yang sama dalam tahun 2014. Dalam kes getah pula, stok purata getah asli dunia meningkat daripada 2.35 juta tan pada tahun 2012 kepada 3.12 juta tan pada tahun 2014. Tapi kita nampak stok dia jatuh dari pagi Januari hingga Jun 2015, stok telah pun menurun kepada 2.6 juta tan. Kita harap stok ini akan terus menurun. Oleh demikian, Tan Sri Yang Dipertua, susutan nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat tidak memberi kesan ke arah penstabilan harga kedua-dua komoditi tersebut. Tuan Sri Yang Dipertua, kerajaan telah mengambil langkah kerana kerajaan perhatian kepada kebajikan pekebun-pekebun, mengambil beberapa langkah di peringkat domestik dan antarabangsa untuk menstabilkan harga getah dan sawit. Bagi sektor sawit, langkah-langkah yang diambil adalah seperti yang pertama, kita meningkatkan penggunaan biodiesel dari B5 kepada B7 mulai dari November 2014. Yang kedua, kita telah pun menyediakan dana 100 juta ringgit di bawah skim insentif tanaman semula 2015. Bagi sektor getah pula, tumpuan diberi kepada bagi meningkatkan getah asli dalam negara melalui penggunaan adunan getah dengan bitumen dan pembinaan jalan raya yang kita harap dapat dimulakan pada tahun akan datang. Di peringkat antarabangsa pula, Malaysia juga bekerjasama dengan lain-lain negara pengeluar getah asli. Di bawah rangka International Tripartite Rubber Council, Malaysia telah bekerjasama dengan Thailand, Indonesia bagi mencari pendekatan untuk menstabilkan harga getah asli. Dalam jangka masa panjang, ini termasuk Supply Management Scheme dengan izin dan Agreed Export Tonnage Scheme di kalangan negara-negara ITRC. Tuan Sri Yang Dipertua, bagi sektor sawit, Malaysia bersama-sama Indonesia akan menjadi negara pengasas dalam penumbuhan Council of Palm Oil Producing Countries dengan izin. Badan ini kita berharap di mana negara-negara pengeluar dapat kerjasama dalam perancangan, promosi dan pelaksanaan berbagai aktiviti-aktiviti berkaitan dengan pembangunan industri sawit, termasuk kita menentukan bahawa harganya adalah harga yang munsabah. Terima kasih. Berwas. Terima kasih Tan Sri. Soalan tambahan saya ialah selain daripada permintaan pasaran yang menentukan harga kelapa sawit, didapati ramai pengkilang kelapa sawit termasuk Felda sendiri yang sekarang ini memotong RM100 daripada harga pasaran kerana dikatakan terpaksa menampung kos storage cost kerana dikatakan bekalan berlebihan. Dan adakah ini dibenarkan? Dan kedua, apakah tindakan kerajaan untuk mengatasi tindakan kerajaan Indonesia untuk cuba menarik pembinaan refinery dengan izin di Indonesia dan telah pun menghapuskan cukai, kalau tak silap, 60
US dollar supaya harga minyak kelapa sawit ni di sana lebih murah as an incentive for people to build refinery di Indonesia. Jadi ini menyebabkan satu tindakan yang menyebabkan harga minyak kelapa sawit juga menurun. Apakah tindakan kerajaan dan daripada perbincangan dengan kerajaan Indonesia supaya kita dapat satu kata sepakat untuk menentukan harga kelapa sawit tidak akan terus menurun? Terima kasih Yang Berhormat. Perkara yang pertama yang disentuh oleh Yang Berhormat tadi, kita akan mengkaji apa yang dikemukakan. Tetapi secara prinsip umumnya, kerajaan memang sentiasa prihatin mengenai keadaan harga di peringkat ladang ataupun di peringkat kilang. Kerana khususnya apabila harga sawit rendah, kita akan menentukan tidak ada mana-mana pihak yang akan mengurangkan lagi harga dari apa yang patut. Jadi saya telah pun mengarahkan MPUB untuk membuat satu penyelidikan dan untuk menjalankan penguatkuasaan supaya apa-apa tindakan yang tidak adil itu kita akan tentukan ianya harus dihentikan supaya pekebun-kebun, khasnya pekebun kecil kita dapat harga yang berpatutan walaupun harga rendah sekarang. Yang kedua mengenai tindakan Indonesia, inilah tujuan mengapa kedua-dua negara yang mengeluarkan 85% minyak sawit dunia telah pun membuat keputusan seperti diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Presiden Indonesia baru-baru ini. Kita menubuhkan Council of Oil Palm Producing Countries. Jadi matlamat utamanya adalah untuk kita bekerjasama membuat kolaborasi yang lebih erat untuk menentukan bahawa sebagai pengeluar yang terbesar di dunia, kita mempunyai pengaruh dan peranan untuk menentukan arah tuju pembangunan kelapa sawit kita, dan dengan itu kita berharap kita dapat mengelakkan persaingan yang tidak sihat seperti telah berlaku di beberapa pasaran, sama ada di pasaran antarabangsa ataupun di pasaran domestik. Dan inilah satu tindakan, satu pencapaian yang telah dicapai oleh ketua pemimpin negara kita yang cukup bersejarah bagi industri sawit dunia kita. Terima kasih. Pendang. Terima kasih Tan Sri Ketua. Soalan tambahan. Masalah harga getah ini ialah masalah rakyat. Sudah 2 tahun lebih rakyat kita menghadapi masalah harga getah yang begitu rendah. Saya nak tanya pertamanya, apakah perakuan yang telah dibuat oleh Jawatan Kuasa Kabinet yang bermakna umumkan penubuhannya bagi mengkaji tentang kerumusan harga getah, dan apakah ada perbincangan di peringkat menteri di antara negeri-negeri pengeluar Malaysia, Indonesia, Thailand dan mungkin Vietnam? Yang pertama, terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat cukup perhatian kepada kebijakan pekebun kecil, kerana mungkin ramai pekebun kecil adalah di kawasan Yang Berhormat. Di kawasan saya juga ramai pekebun kecil. Jadi kita sama-sama perhatian dan kita juga sama-sama merasa berapa pahitnya kerana harga getah turun. Jawatankuasa yang disebutkan Yang Berhormat adalah mungkin beliau merujuk kepada satu jawatankuasa kabinet yang akan membincang pasal kos hidup, cara hidup yang dipengerusi oleh Menteri KKLW. Dan jawatankuasa ini telah berbincang dan membuat beberapa cadangan untuk mengatasi masalah pekebun-pekebun kecil kita akibat dari penurunan harga getah. Dan beberapa keputusan telah dibuat, di antaranya adalah yang pertama, kita telah pun membayar one-off RM500 kepada pekebun-pekebun kecil baru-baru ini di seluruh negara. Dan yang kedua, kita telah pun mendapat keputusan
Kabinet untuk melaksanakan satu social safety net, iaitu di mana kita memberi insentif pengeluaran harga. Jadi ini telah pun diumumkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri oleh beliau juga, yang cukup perhatian kepada masalah-masalah pekebun-pekebun kecil kita di seluruh negara. Maka beliau telah meningkatkan paras harga pengaktifan bagi program ini adalah ditingkatkan dari RM4.60 kepada RM5.50 bagi SMR 20 dan bagi Kaplam dari RM1.75 kepada RM2.20. Jadi dengan taraf pengaktifan harga yang baru ini, kita percaya kita dapat mengaturkan satu program untuk satu bukti bagaimana Barisan Nasional membela nasib kebun-kebun kecil kita di seluruh negara. Terima kasih.